Okey, boleh tengok dalam buku teks kamu seterusnya, dia kata apa? Imbas kembali maklumat yang telah dipelajari di sekolah rendah. Kamu dah belajar masa kamu kat sekolah rendah. Dia kata apa? Kiranya objek itu ketumpatannya kurang. Okey, bila ketumpatannya kurang, apa jadi pada objek tersebut? Objek itu akan terapung. Okey, kurang ketumpatan, objek terapung. Okey, dan akan berada di atas bagi bahan yang lebih tumpat. Kalau ketumpatan tinggi, objek akan tenggelam. So, itu yang cikgu nak kamu ingat untuk tajuk ketumpatan ni. Ketumpatan ialah sekiranya ketumpatan tersebut rendah, maka objek itu akan terapung. Kalau ketumpatannya tinggi, objek tersebut atau cecair tersebut, dia akan tenggelam. Okey? Tengok dalam gambar Rajah 1.24 yang ini. So, kalau kamu tengok kat sini. Petrol, air dan merkuri. Ketiga-tiganya adalah cecair. Tetapi bila tiga-tiganya masuk dalam bikar, apa kamu nampak? Kamu akan nampak 3 layer. Okey. Layer yang pertama adalah merkuri. Ketumpatan 13.6. Yang kedua ialah air 1.0. Dan yang atas sekali adalah petrol 0.80. Ini menunjukkan bahawa merkuri yang mempunyai ketumpatan yang paling tinggi, dia akan berada di lapisan paling bawah. Maksudnya dia terapung ke dia tenggelam. Maksudnya sekiranya ketumpatannya tinggi, apa jadi pada cecair? Cecair itu akan tenggelam di bahagian bawah. Okey? Nah, kalau kamu tengok dekat sini, petrol ketumpatannya hanya 0.80 saja. Okey? Berbanding dengan air 1.0, yang mana yang mempunyai ketumpatan yang lebih rendah? Okay, sudah pasti jawapannya adalah petrol. Okey, petrol ketumpatannya lebih rendah. Jadi kesan dia, petrol akan terapung di lapisan yang paling atas sekali di dalam bikar. Okey, kita tengok pula pada rajah yang kedua ni. Gabus, air dan kuprum. Okey, antara gabus dengan kuprum, objek mana yang mempunyai ketumpatan rendah? Yang mana satu? Okey, so kalau kamu tengok di sini, bila gabus tersebut terapung, bermaksud gabus mempunyai ketumpatan yang lebih rendah berbanding kuprum. Okey, kenapa kuprum duduk sekali? Kenapa kuprum tak duduk tengah-tengah air ni? Kerana kuprum itu mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi berbanding air. Jadi disebabkan itu susunannya ialah kuprum berada di bawah, air di tengah-tengah dan gabus berada di atas. Jadi antara tiga ni yang mana satu mempunyai ketumpatan paling tinggi? So jawapan kamu adalah kuprum. Objek mana yang mempunyai ketumpatan paling rendah? Jawapan kamu adalah gabus. So, ini adalah bagaimana kamu nak susun cecair ataupun bahan berdasarkan nilai ketumpatan. Tetapi untuk tajuk ketumpatan ini, yang kamu kena hafal adalah satu ni saja. Iaitu ketumpatan air ialah 1.0 gram per cm kuasa 3. Yang ni kamu kena hafal, tak boleh lupa. Okey, tengok dalam gambar rajah yang pertama ni. Okey, dalam gambar rajah yang pertama ni, apa yang kamu kena tahu? Soalan cikgu, susunkan bahan atau cecair ini mengikut peningkatan nilai ketumpatan. Okey? Peningkatan nilai ketumpatan. Okey? Mengikut yang menaik, turutan menaik. Kalau turutan menaik maksudnya daripada rendah ke tinggi ataupun tinggi ke rendah. Kalau turutan menaik daripada rendah ke tinggi. Jadi yang mana satu mempunyai ketumpatan paling rendah? Yang paling rendah adalah petrol. Selepas petrol apa dia? Petrol yang pertama. Yang kedua apa? Air. Dan yang ketiga ialah merkuri. Itu turutan dia. Kalau dia kata turutan menurun ketumpatan, maksudnya daripada tinggi ke rendah. Jadi yang paling tinggi petrol ke merkuri? So merkuri yang paling tinggi. Selepas merkuri apa? Air. Selepas air apa? Petrol. So ini adalah susunan penurunan dan peningkatan nilai ketumpatan.